3, 4, 5, 6, 7, 8. This one has it. Tingkah laku adalah semua tindakan manusia yang dapat dilihat, diukur, dinilai melalui setiap perbuatan yang dilakukan secara terus atau tidak. Tingkah laku juga dapat disimpulkan sebagai perangai, gerak-geri dan segala perbuatan yang melibatkan kegiatan motor seperti berjalan dan memberi respon kepada orang lain. Kanak-kanak yang kami kaji ini bernama Yusuf Iskandar bin Hairul Azrin. Yusuf lahir pada 3 Jun 2016 di Kuala Lumpur. Ayah Yusuf bernama Hairul Azrin bin Idris, bekerja sebagai pelakon, manakala ibunya pula bernama Hanis Zalika binti Zainal Rashid, bekerja sebagai pelakon. Melalui pemerhatian yang kami lihat di dalam video Yusuf sepanjang aktiviti yang dijalankan, kami mendapati Yusuf menunjukkan tingkah laku yang positif seperti tidak bergantung kepada bantuan orang yang lebih dewasa. Yusuf mampu memberi tumpuan sepenuhnya semasa melakukan aktiviti latih tubi matematika. Dari pemerhatian kami, Yusuf tergolong di dalam masalah tingkah laku positif dan negatif. Antara tingkah laku negatif, Yusuf sukar bertutur menggunakan bahasa Malaysia dan Yusuf tidak mampu bertutur menggunakan bahasa Malaysia dengan baik. Yusuf lebih fasih bertutur menggunakan bahasa Inggeris. Antara tingkah laku masalah positif Yusuf cepat belajar kerana dia telah dididik dengan pembelajaran sejak kecil. Hal ini menyebabkan Yusuf tidak berminat untuk mengikuti pembelajaran kerana dia telah mahir dalam tajuk yang diajarkan. Antara ciri-ciri tingkah laku yang terdapat di dalam video tersebut ialah Yusuf tidak fasih bertutur dalam bahasa Malaysia kerana sejak kecil dia telah dididik dengan menggunakan bahasa Inggeris. Selain itu, Yusuf mempunyai sifat berdikari. Hal ini dapat membuktikan bahawa semasa Yusuf melakukan aktiviti di dalam video tersebut, dia mampu menyelesaikan aktiviti dengan betul tanpa memerlukan bantuan ibu. Terdapat beberapa punca tingkah laku yang berkait rapat dengan perkembangan Yusuf. Antara punca-puncanya ialah faktor didikan. Ibu bapa Yusuf telah mendidik Yusuf menggunakan bahasa Inggeris sejak kecil lagi sehingga menjadikan Yusuf tidak mampu bertutur menggunakan bahasa Melayu. Selain itu, punca yang lain ialah faktor persekitaran, iaitu orang di sekeliling Yusuf akan berkomunikasi dengannya menggunakan bahasa Inggeris. Hal ini menyebabkan Yusuf tidak mampu bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik. Assalamualaikum, nama saya Azrina Suha binti Jamil. Nombor metrik saya D21200031. Saya ingin menerangkan tentang kaedah pengurusan tingkah laku kanak-kanak. Menurut model yang diperkenalkan oleh Lee Center, model ini menceritakan mengenai murid-murid yang melanggar peraturan dan nama mereka akan ditayangkan di papan kenyataan. Model disiplin 3 ini juga membantu para guru mengajar dengan cara yang lebih berkesan tanpa sebarang masalah atau gangguan. Kebanyakan cara ini dilaksanakan di sekolah rendah, memandangkan ia bersesuaian untuk menguruskan tingkah laku kanak-kanak agar lebih memahami pentadbiran sekolah. Kelemahannya pula adalah tidak menghiraukan kurikulum, struktur dan susun atur di dalam bilik darjah. Tingkah laku dapat diuruskan dengan mengaplikasikan beberapa cara, iaitu antara teknik-teknik tersebut adalah dengan menggunakan alat pengukuran personal, teknik pencegahan dan tindakan pembetulan. Teknik pertama iaitu alat pengukuran personal yang dilaksanakan dengan kaedah pendekatan fizikal dan dilaksanakan bersama guru. Teknik yang kedua adalah berhubung dengan pencegahan. Teknik yang terakhir pula ialah dengan menjalankan tindakan pembetulan. Tindakan ini dapat dijalankan dengan menangani masalah dengan cara spontan. Guru juga boleh menggunakan hukuman atau dendaan yang diketahui oleh murid seperti ketuk ketampi. Dengan cara ini, guru boleh membimbing pelakuan murid agar menjadi lebih baik. Kesimpulannya, guru seharusnya sentiasa menegur, memperjelaskan atau mengingatkan mereka berhubung dengan tingkah laku yang dilakukan tersebut. Pada tahun 2020, kita digemparkan dengan berita penularan wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Penularan ini telah menyebabkan kanak-kanak sering didedahkan dengan peranti elektronik seperti gadget dan tablet. Ini akan menyebabkan tingkah laku kanak-kanak yang negatif atau bermasalah meningkat. Ibu bapa haruslah mengawasi kanak-kanak ketika bermain gadget atau menonton televisyen dengan menghadkan tontonan untuk kanak-kanak agar mereka tidak terdedah dengan perkara yang negatif.
Ibu bapa dan guru juga harus memainkan peranan penting dalam menangani masalah tingkah laku kanak-kanak. Peranan pihak guru pula mestilah mengenal pasti murid yang bertingkah laku negatif supaya aktiviti pembelajaran dan pengajaran dengan lancar dan suasana kelas menjadi tenang. Kanak-kanak perlu diberikan pendidikan sejak dari kecil lagi dengan menerapkan ilmu dari segi emosi, jasmani dan rohani. Keadaan dan suasana di dalam kelas juga menjadi penyebab kepada wujudnya keadaan yang tidak selesa dan tingkah laku bermasalah. Masalah tingkah laku terbahagi kepada 3, iaitu tingkah laku yang menghalang. Tingkah laku ini merupakan tingkah laku yang boleh membahayakan diri seperti kebimbangan, iaitu di mana kanak-kanak tersebut sentiasa berasa takut, menunjukkan reaksi bimbang dan tidak mempunyai keyakinan diri. Seterusnya, tingkah laku yang destruktif atau mengganggu, iaitu tingkah laku ini adalah tingkah laku yang membahayakan orang sekelilingnya. Selain itu, tingkah laku yang terakhir ialah tingkah laku antisosial ataupun destruktif. Kesimpulannya, ibu bapa hendaklah memainkan peranan dan tidak memandang enteng perkara ini dan haruslah menerapkan sifat kasih sayang dan keibubapaan dalam diri masing-masing. Ibu bapa haruslah memberikan sokongan yang tinggi terhadap anak-anak dan para guru juga perlu memainkan peranan untuk menangani mereka yang bermasalah supaya dapat melahirkan model insan yang proaktif dan berwibawa.